Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين. أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, kita sambung majlis ta'lim. Alhamdulillah. Malam ini ikhwan, kita sambung risalah kita bahagian kedua, sedikit lagi perbincangan tentang bid'ah. Pada pertemuan yang silam kita berbincang tentang makna bid'ah dari segi bahasa, dan kita juga berbincang tentang dua pandangan para ulama dalam memberi ta'rif bid'ah, dan juga pada pertemuan yang silam kita melihat bagaimana timbulnya istilah bid'ah hasanah. Jadi pada pertemuan yang silam kita tahu bid'ah hasanah itu daripada istilah yang begitu umum, dan bagaimana para ulama tidak bersetuju dengan istilah bid'ah hasanah kerana mereka telah membuat ta'rif yang begitu khusus. Alhamdulillah ikhwan. Pada pertemuan ini ikhwan, kita akan tengok antum tengok di muka depan sekali ni, dia bubuh di antara benda yang ada dalam risalah kecil ini, menjauhi bid'ah. Waalaikumsalam. Masuk sahabat. Menjauhi bid'ah. Yang kedua, amal bid'ah tidak diterima. Saya rasa yang inilah satu perkara yang paling takut sekali. Amal bid'ah tidak diterima. Yang ketiga, bid'ah terbahagi dua. Bid'ah terbahagi dua. Dan perkara yang keempat, perkara bid'ah. Satu dua contoh yang saya bawakan bagaimana para ulama menyebut perkara-perkara itu sebagai bid'ah, Baik, ikhwatul iman. Mari kita tengok sedikit mukadimah dahulu. Sangat sukar untuk ditinggalkan amalan bid'ah. Ini kerana bid'ah telah dianggap sebagai agama, dan begitu sukar untuk mengenal apa itu bid'ah. Pasal bid'ah ni dah, bila satu dia bid'ah, kedua dia dikapitkan dengan kalimah hasanah, lagilah susah kita nak buat pembaharuan. Kita nak kembalikan bid'ah pada makna asal susah. Nabi kata apa? Kullu bid'atin dhalalah. Itu Nabi yang sebut. Itu hadis sahih, riwayat At-Tirmizi, riwayat lain daripada At-Tirmizi. Tapi kerana para ulama yang kapitkan hasanah dengan bid'ah, kita tak boleh nak buat apa dah. Sukar kita berjuang, payah nak bagi orang ingat balik. Tetapi alhamdulillah para ulama telah membantu kita di dalam hal ini. Para ulama yang diberi ilham, diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, kerana Islam itu agama Allah Ta'ala, Allah tolonglah. Allah tolong. Imam Albani telah membuat jasa besar kepada kita bagaimana hendak mengenal bid'ah. Ini satu jasa besar Syekh Nasruddin Al-Albani buat pada kita. Kata beliau di dalam bukunya Ahkam Janaiz, bid'ah dapat dikenal dengan beberapa tanda ini. Ini di antara petua-petua yang Imam Albani bagi kalau kita nak kenal bid'ah yang Nabi sebut kullu bid'atin dhalalah. Apa tanda dia? Albani membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanda. 8 tanda kepada bid'ah. Kalau kita tengok ni, kita bau ni, inilah bid'ah yang Nabi kata kullu bid'atin dalalah.
Yang ni saja saya bubuh dalam muqaddimah supaya kita jumpa dulu yang ni. Kalau bubuh di belakang nanti kita terlupa. Bubuh di depan. Apa dia kata Syekh Nasruddin bila kita sebut bid'ah itu, apa dia? Setiap yang bertentangan dengan as-sunnah daripada perkataan yang bertentangan itu, sama ada daripada perkataan atau perbuatan atau i'tiqad walau ijtihad sekalipun, maka dia adalah bid'ah yang sesat. Setiap perkataan, perbuatan dalam apa pun, hatta dalam i'tiqad, dalam kepercayaan, orang kata ruh orang mati boleh balik mai, itu i'tiqad, bertentangan dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia mesti dihukum bid'ah. Dia mesti dihukum bid'ah yang sesat walau ijtihad sekalipun. Walaupun ada ulama berijtihad demikian, ijtihad dia kita serahkan dia dengan Allah Ta'ala, tapi kerana bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan nas, dia mesti dihukum sebagai bid'ah. Mesti dihukum sebagai bid'ah. Satu. Dua, semua perkara yang disangka mendekatkan diri kepada Allah dengannya tetapi mendapat larangan daripada Nabi SAW. Semua benda orang duk buat, orang kata ibadat, tapi bila tengok dalam hadis ada larangan, ataupun dalam hadis macam lain. Macam kita kata, contoh tengok nombor 2 ni, contoh dia apa? Kenduri arwah. Dalam Nabi, isna'u li ali Ja'farin ta'aman, buatlah makanan bagi keluarga Ja'far makan. Tapi yang berlaku dalam hidup kita, keluarga si mati buat makan bagi tetamu yang makan. Ini bertentangan. Dia kata mendekatkan diri pada Allah tetapi bertentangan, maka dia mesti dihukum sebagai bid'ah. Setiap perkara, setiap perkara yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan nas atau tauqif, yakni petunjuk Nabi, namun tidak terdapat nasnya, maka hal itu adalah bid'ah, kecuali yang datang dari seorang sahabat. Yang ketiga, sebagai pengenalan kepada bid'ah, dia kata setiap perkara yang tidak mungkin disyariatkan, semua benda yang di atas nama syariat, dia mesti ada nas. Sama ada nas berbentuk Al-Quran ataupun tauqif, petunjuk Nabi, hadis Nabi. Tapi kita tengok amalan mereka ini tak ada nas, tapi dia duk kata ini agama, ini sunat lah, yang ni bubuh macam-macam nama, tapi nas tak ada, tauqif pun tak ada, dan seorang sahabat buat pun tak ada. Kalau dalam Quran tak ada, dalam sunnah tak ada, tapi kita dapati ada seorang sahabat buat, maka kita tak boleh kata bid'ah, kerana sahabat lebih faham makna bid'ah, mereka tak akan buat bid'ah. Ini seorang sahabat, mana ada seorang sahabat duk ratik rumah orang mati? Sahabat tak ada, imam mazhab tak ada, orang buat. Maka Syekh Albani kata itu sebagai petanda benda itu adalah bid'ah. Kalau sahabat buat, kita boleh bukti dalam buku mana, kitab mana, dan kalau ada asar dia, asar itu sahih ke tidak sahih ke, semua para ulama akan buktikan. Keempat, apa-apa yang dikaitkan dengan ibadat yang asalnya daripada adat kebiasaan orang-orang kafir, ini Albani masukkan dalam hal bid'ah. Apa benda yang kita buat tapi kita ambil daripada orang kafir, maka itu kena dihati-hatikan. Orang hari ni panggil apa? Islamisasi. Mengislamisasikan budaya manusia. Dia kata walaupun benda ni daripada Cina, bukan daripada Islam, tapi tak salah. Betul tak salah, tapi kena lebih berhati-hati. Kemungkinan dia tak salah, tapi kemungkinan dia masuk juga hal bid'ah. Maka orang kafir pakai baju warna apa? Masalah Cina Raya dia pakai baju merah. Orang Islam salah pakai merah? Tak salah. Tapi kena tahu kenapa dia pakai merah pada hari tu aja, hari lain dia tak pakai. Tarian naga. Tarian naga. Orang Islam nak pergi buat tarian naga ataupun duduk depan naga tu menari-menari, orang Islam bagi buah limau kat dia, bagi ampau kat dia. Tak salah, tak salah. Tapi nak kena tahu kenapa dia tak buat tarian tu hari lain, hari tu saja. Kalau tidak kufur, mesti ada unsur bid'ah. Maka itu kena dihati-hatikan. Jadi yang baiknya, serahlah budaya mereka kepada mereka, kita hiduplah dengan cara kita. Lakum dinukum waliyadin. Macam kita orang Islam, kita nak pakai baju Cina tu kan, yang jenis butang apa, congsang panggil kan, dia buat dengan kain tu kan.
Kita boleh pakai. Tapi problem dia, pasal apa kita nak pakai Hari Raya Cina? Tentu saya nak tahu. Lah ni pakai, pergi sembahyang, tak salah. Itulah kita buktikan itu daripada adat orang bukan Islam, dan kita nak bagi tahu adat itu bukan daripada ibadat dia dan tak masuk dalam bid'ah. Maka kita kalau nak pakai, jangan pakai hari raya tu saja, pakai hari lain. Saja-saja kita makan kenduri, pakai baju tongsam tu. Kita nak pergi berjabat, pakai. Nak pergi sembahyang, pakai. Jangan ada dragon punya muka, sudah. Ambil warna kosong kan kain dia, buatlah butang macam tu, tak salah. Tapi pasal apa kalau kita pakai, nak pakai hari dia raya? Ini sesuatu yang Syekh Nasruddin Albani membantah. Bukan dia bantah pakaian, tapi meletakkan pakaian itu setara macam mana kepercayaan orang balik sana. Yang ini termasuk dalam bid'ah yang sesat. Jangan kita import bid'ah yang sesat. Baik, 5. Apa-apa yang dinyatakan sunnah oleh sebahagian ulama namun tidak berdasarkan dalil. Ulama kata sunnah, tapi tanya dalil tak? Kita tanya kat dia dalil. Kita kata, Ustaz, ada dalil. Dia kata, hal anta min ahli dalil? Dia bagi soalan tu. Hang ni ahli dalil ke? Hang duk tanya aku dalil-dalil. Hang ni ahli dalil ke? Maka dia kata, orang dulu duk buat, sudahlah, ikut sudahlah. Orang dulu-dulu pun tak akan bagi menyesatkan orang. Ini cakap-cakap, sikap-sikap pertanda kata dia berada dalam zon bid'ah yang sesat. Setiap ibadat yang tidak disebut caranya kecuali oleh hadis lemah atau palsu. Setiap ibadat, cara buat dia, kaifiat buat dia tidak terdapat kecuali yang terdapat dalam hadis yang lemah. Sama ada lemah itu sampai kepada dha'ifu jiddan ataupun palsu. Maka Syekh Nasruddin memasukkan cara itu sebagai cara yang bid'ah. 6. Sikap ghulu dalam ibadah. Sikap ghulu dalam ibadah adalah bid'ah yang sesat. Macam hadis Bukhari kan, Aisyah sebut tentang wanita tu kan. Nabi tanya ni, siapa dia perempuan ni? Aisyah kata, perempuan ni perempuan kebanggaan ahli Madinah. Dia semayang sampai tak tidur malam. Aisyah cerita tu dengan seronok. Nabi kata pada Aisyah, Mah, Nabi kata, sudahlah, cukup dah. Alaikum bima tutiqun. Buatlah ibadat mengikut kadar kemampuan kamu. Allah tidak akan bosan memberi kurnia. Kamu yang akan bosan berhadapan dengan kurnia Allah. Maka itu Imam Bukhari nak menunjukkan sikap ghulu dalam ibadah. Sahabat baling jamrah pakai batu besar. Nabi kata, binasa orang yang melempak jamrah dengan batu lebih besar daripada aku. Nabi ulang 3 kali. Maka itu menunjukkan ghulu. Dia bukan buat bid'ah, dia buat sunnah tapi ghulu. Rupanya buat sunnah ghulu pun masuk bid'ah juga. Jadi sunnah kena buat dalam konteks sunnah. Kita tak boleh buat sunnah dengan melampau-lampau. Nak amal sembahyang tahajud, sunnah. Tapi sampai tak tidur. Mai dekat subuh, tersengguk. Ataupun, dia tak sembahyang tahajud, sampai subuh pun subuh gajah. Tadi bini saya kata, jangan duk marah gajah, dia kata. Jangan duk marah ke gajah, dia kata. Sebab gajah ni mai cahaya matahari, tak tidur dah dia. Dia kata setengah orang lah, tak tahu dia kata kat saya lah kot. Setengah orang mai cahaya matahari pun tidur lagi. Itu saya tak tahu dia kata kat siapa. Baik. Maka sikap ghulu termasuk dalam ibadah. Sikap ghulu dalam ibadah termasuk daripada bid'ah. Dan Syekh Nasruddin bagi pengenalan yang terakhir, setiap ibadat yang disebutkan syari', syari' ni Allah Ta'ala. Syari' ni pembuat hukum syarak. Secara mutlak Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala tentukan secara mutlak. Allah tentukan ibadat, namun oleh manusia diberikan batasan dengan sebahagian batasan. Misalnya tempat, waktu, sifat atau bilangan. Allah Ta'ala tentukan masalah berzikir. Allah tak sebut tempat, tak sebut waktu. Dia pergi letak zikir paling afdal tempat ni, banyak macam ni, dengan cara macam ni.
dia yang pereka kaifiat, maka Syekh Nasaruddin menyebut itu sebagai petanda dia telah termasuk di dalam bid'ah yang sesat. Ini di antara pengenalan Syekh Nasaruddin sebut petanda bid'ah yang sesat. Semoga risalah kecil ini dapat membantu kita dalam mengenal sunnah. Baik ikhwatul iman, kita masuk pada bahagian yang kedua ini, iaitu kita disuruh menjauhi bid'ah. Kita sangat-sangat disuruh supaya menjauhi bid'ah. Berkata Huzaifah, yang paling aku takuti atas manusia dua perkara. Mereka, itu ada silap teknikal ejaan, mereka melebihi, yakni mengutamakan apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka ketahui. Huzaifah kata, akhafu ma akhafu 'ala an-nasi ithnatani. Tengok bahasa dia, akhafu, benda yang aku takut, ma akhafu, lagi aku takut, 'ala an-nasi, ke atas manusia, ithnatani, dua perkara. Apa dia? Yang pertama, mereka melebihi an yu'siruna ma yarawna ala ma yaf'alun ala ma ya'malun. Apa dia? Aku paling takut mereka mengutamakan yang mereka tengok orang buat daripada apa yang mereka tahu. Yang ni aku takut. Apa dia? Dia tahu benda lain, dia tak berani buat. Dia hanya buat apa yang dia tengok orang ramai buat. Huzaifah kata, sikap ni cukup aku takut. Sikap ni lah yang mengundang bid'ah. Mengundang bid'ah. Kita mengaji macam mana, kita belajar macam mana, tapi kita tak boleh buat. Pasal apa tak boleh buat? Mesti bahasa kita, masyarakat, orang ramai, ni orang pulau. Huzaifah kata, akhafu ma akhafu 'ala an-nasi ithnatan. Inilah dua perkara yang paling aku takut. Akhafu, aku takut. Ma akhafu, akhwafu, ma akhafu, benda yang paling aku takut, lagi aku takut, sangat aku takut. Dua perkara ni, mereka mengutamakan, melebihkan apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka mengetahui. Yang kedua, mereka sesat sedangkan mereka tidak mengetahui. Wa an yudillu wa hum la yash'urun. Wa an yudillu, mereka tersesat, wahum la yash'urun, tapi mereka tak sedar. Kata Imam dalam Al-I'tisam, kata Sufyan Sauri, maksud yang kedua ini ayyudillu, mereka sesat, wahum la yash'urun, tapi mereka tak sedar. Sufyan Sauri kata itulah bid'ah. Itulah bid'ah. Bid'ah ni dia sesatkan orang dalam keadaan orang tu tak sedar. Orang tu ingat duk semayang tapi dia sesat. Dia ingat dia zakat tapi dia sesat. Ini perkara yang sangat takut. Abdullah bin Mas'ud kata, ikutilah sunnah. Dia kata, ikutilah sunnah, ittabi'u, ikutlah sunnah. Jangan mengada-ngadakan bid'ah, wala tabtadi'u, jangan kamu buat bid'ah. Kerana jika kamu tinggalkan sunnah Nabi kamu, pasti kamu sesat. Lau taraktum sunnata nabiikum la dhalaltum. Kalau kamu tinggalkan sunnah Nabi kamu, pasti kamu sesat. Ini semua larangan daripada sahabat, jangan buat bid'ah. Berkata Ibnu Abbas, sentiasalah kamu taqwa Allah dan istiqamah. Sentiasalah kamu taqwa Allah, alaikum bitaqwallah wal istiqamah. Sentiasalah kamu taqwa Allah dan istiqamah. Kata dia, ittabi'u, ikutlah sunnah, wa iyyakum wal bid'ah, dan hati-hati tinggallah bid'ah. Ini pesan anak didik Nabi. Ini juga kita dapat satu ubat merawat penyakit bid'ah itu. Apa dia? Dengan taqwa dan istiqamah. Dengan taqwa Allah dan istiqamah, itulah rawatan paling mujarab untuk meninggalkan bid'ah. Tanpa taqwa Allah dan istiqamah, tak dapat. Semalam kita sebutkan perkataan ulama salaf, apa itu istiqamah. Istiqamah itu kita tetapkan diri kita di atas syariat Allah Ta'ala seperti mana Allah Ta'ala perintahkan, dengan kita mendahulukan ikhlas. Itu istiqamah. Dan kita takwa pada Allah. Apa dia takwa pada Allah?
Buat apa yang Nabi ajar, tinggalkan apa yang Nabi larang. Itulah takwa. Maka campur takwa dan istiqamah, boleh dihindari segala bid'ah-bid'ah ini. Kata Ibnu Umar, semua bid'ah itu sesat. Kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah sesat. Walau dipandang baik oleh manusia. Wa in yarahan nasu hasanatan. Semua bid'ah sesat walaupun orang pandang baik. Tengok. Janji dia bid'ah, dia sesat. Walaupun orang kata dia baik, dia sesat. Dia sesat. Jangan main-main dengan dia. Maka ini di antara perkara, kebanyakannya saya ambil daripada Al-I'tisam Imam Syatibi, dan banyak lagi ikhwatul iman. Kalau kita melihat kepada Al-I'tisam tentang hal bid'ah ni, oh subhanallah, kita akan jadi cemah, kita akan jadi sangat takut. Kita akan jadi sangat takut. Kenapa ikhwatul iman? Kerana kita jumpa perkataan masalah kita jumpa daripada Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman, dia kata apa tentang bid'ah ni? Dia suruh kita berhati-hati dengan bid'ah. Ini ada dalam Al-I'tisam Imam Syatibi. Dia kata apa? Dia kata la yaqbalullah li sahib bid'ah salatan wala siyaman wala sadaqah wala hajjan wala umrah wala jihadan wala sirfan wala adlan yakhruju minal islam kama yakhruju sya'ratu minal ajin. Dahsyat. Tapi nak cerita ke orang takut. Tapi dekat sini boleh lah. Siapa pun tak tahu kita mengaji. Ini nama dia kompleks sorok. Satu sorok kan underground punya mengaji ni. Tapi ini nanti saya akan terangkan dalam muka berikutnya bid'ah yang mana yang dimaksudkan oleh Huzaifah ini. Tapi secara samronanya, secara mujmal, secara umumnya, Huzaifah kata la yaqbalullah li sahib bid'ah. Allah tidak akan menerima apa-apa daripada pembuat bid'ah. Salatan walaupun sembahyang dia, sauman walaupun puasa dia, sadaqatan walaupun sedekah dia, hajjan umratan walaupun haji walaupun umrah, wala jihadan, jihad dia pun Tuhan tak terima. Segala sunat-sunat dia Tuhan tak terima. Segala keadilan dia, dia warak, dia zuhud, keadilan dia pun Tuhan tak terima. Yakhruju minal Islam, mereka ni boleh keluar daripada Islam, kama yakhruju sya'ratu minal ajin, macam mana rambut terkeluar daripada tepung. Bid'ah yang mana? Ini nama dia bid'ah haqiqiyah, bukan idhafiyah, haqiqiyah. Nanti saya akan terangkan apa dia haqiqiyah, apa dia idhafiyah. Tapi pendek kata, orang yang menajarkan bid'ah, orang yang saya hebatkan minggu hari itu, beza orang yang mengikut bid'ah dengan penajar. Dia pembuat, maka dia dikucuk, dia dilaknat oleh Allah. Inilah yang dimaksudkan oleh Huzaifah. Tapi kita orang mukmin, ikhwan, bukan kata penajar, nak jadi ikut bid'ah pun kita takut. Bukan kata bid'ah haqiqiyah, idhafiyah pun kita tak mau buat. Anas bin Malik kata apa? Juga dalam Al-I'tisam, Anas kata innallaha hajabal taubah an kulli sahib bid'ah hatta yada' bid'atah. Kata Anas, Allah Ta'ala hijab taubat. Allah Ta'ala hijab, Allah Ta'ala tutup taubat dari semua pembuat bid'ah sampailah dia tinggal bid'ah, barulah hijab itu diangkat. Itu dia lah. Nak sebut cara kuliah biasa pun takut juga. Takut dia baling kasut. Orang sambut maulud Nabi, dia berarak tengah jalan. Itu apa itu? Itu betul-betul total bid'ah haqiqiyah. Hakikat total. Percanggahan. Allah tak terima apa-apa. Allah tak terima apa-apa. Kata Muhammad Muslim Az-Zuhri, ulama terkenal, kita jumpa nama dia dalam Sahih Bukhari pun ada. Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Apa dia kata? Dia kata man waqara sahib bid'ah faqad a'ana ala hadmil Islam. Siapa yang sayang, memuliakan, menghormati, memberi penghormatan kepada pembuat bid'ah, dia telah menolong kawan itu meruntuhkan Islam. Bayang tu. Pasal itu kita cerita dulu kan, Huzaifah juga
Sufyan Sauri juga dalam Al-I'tisam, ketika dia dijemput, dia orang bagi tahu lah, Huzaifah Sufyan ada satu kawan meninggal lah. Dia dengar nama kawan itu sahib bid'ah, pembuat bid'ah. Maka depa pun dah buat sah sembahyang mayat. Dia masuk dia rempuh sah sembahyang tu. Dia kata, apa guna ketika mati baru nak ikut sunnah. Sampai begitulah. Tapi kita tak begitulah, sebab masyarakat kita hari ini dia bukan sahibul bid'ah, dia hanya mubtadi', dia hanya mengikut. Jadi mengikut ni banyak kita kena sabar dari segi memberi penjelasan, memberi penerangan. Tapi kita kena ingat, walaupun bukan dia pembuat, dia kena keluar diri daripada rumah bid'ah, kawasan bid'ah, udara bid'ah, aroma bid'ah. Ini kena hati-hati. Gangster, Pak Mik kenal gangster? Gangster Cina panggil taikun. Betul apa sih taikun? Taiko. Oh, taiko. Depa ada bahasa, depa cakap, depa panggil sailang pailang. Pasal saya pun taiko dulu, Mik. Kan? Dia panggil sailang pailang. Itu sailang kita kasih pailang. Sailang ni apa dia? Sailang ni orang jahat nah. Orang yang buat onar. Pailang apa dia? Kasih habis. Sailang itu sailang kalau sailang ni kita terjemah dalam bahasa Melayu kita kamjat lah. Itu kamjat kita kasih pailang. Kita kasih habis. Jadi kita pinjam bahasa taikun. Bid'ah ni kita nama dia sailang. Manakala sunnah kita nama dia pailang. Ni dalam bahasa gangster. Itu sailang kita kasih pailang. Maksudnya itu bid'ah kita kasih habis sama dia. Tapi ini bahasa kita lah, Pak Mit. Jangan cakap. Jangan bagi tahu ke orang lain. Baik. Ikhwatul iman, kita sambung sikit. Itu kita jumpa daripada pelajaran 1 sampai pelajaran kedua, kesemuanya kita jumpa asar-asar, berita-berita minta kita jauhi bid'ah. Minta kita jauhi bid'ah. Nabi kita sendiri sebut apa, ikhwan? Dalam hadis Imam At-Tirmizi, hadis ini hasan sahih daripada Irbad ibn Sariyah, Nabi kata, iyyakum wa muhdatsatil umur. Ini Nabi cakap pasal hal bid'ah. Tadi sahabat-sahabat Nabi cakap pun kita naik takut, tapi Nabi cakap kekasih Allah, orang yang maksum, amanah dengan ar-risalah. Nabi kata, iyyakum wa muhdatsatil umur. Kamu kena hati-hati dengan perkara yang paling buruk, iaitu mengada-adakan urusan yang baru dalam agama ini. Nabi kata apa? Fa inna kulla muhdatsatin umur bid'ah. Kerana benda yang diada-adakan baru dalam agama ini, ibadat, kesemuanya adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah sesat. Yang ni satu amaran yang sangat dahsyat Nabi bagi pada kita. Pasal itu kita kena menjauhi dua-dua bid'ah, idhafi ataupun hakiki, kita jauhi. Baik ikhwatul iman, tengok, amalan bid'ah tidak diterima Allah. Ini tajuk yang sangat dahsyat. Amalan bid'ah tidak diterima Allah Ta'ala. Daripada Aisyah katanya, Nabi SAW bersabda, daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata Nabi bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Selalu kita dengar man amila, si pembuat. Man sana'a pun si pembuat. Ini man ahdatha, si mereka bid'ah. Siapanya mereka bid'ah? Tadi Nabi habaq dah. Kullu, Nabi kata iyyakum muhdatsatil umur. Inilah muhdatsatil umur. Man ahdatha, siapanya mengada-ngadakan. Mengada-ngadakan, barang siapa mengada-adakan dalam urusan agama kami ini, buat bid'ah, sesuatu yang bukan daripadanya, dia buat bukan daripada sunnah, maka dia ditolak. Bid'ah semua ditolak. Itulah hadis ini, hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini kita sangat takut, ikhwan. Bid'ah kesemuanya ditolak, sangat-sangat ditolak. Jangan main-main. Jadi orang duk buat perayaan Maulud Nabi, keluar pagi-pagi duk selawat, radun. Macam mana kita nak join? Tak ada riwayat.
Orang duduk majlis tahlil, duduk racik la ilaha illallah. Macam mana kita nak kata apa? Nabi kata ditolak. Satu, Nabi kata ditolak. Kedua, Nabi kata syarrul umur. Itu kerja paling buruk. Yang sahabat-sahabat semua duk cerita pada kita apa? Jauhilah dengan taqwa dan istiqamah. Jauhi. Kenapa ditolak? Antum tengok, saya ambil dalam Al-I'tisam ini perkataan Sufyan As-Sauri. Dia kata al-bid'ah ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Dahsyat ikhwan. Yang ni pun takut juga nak cerita ke orang. Takut. Apa dia? Al-bid'atu ahabbu ila al-iblis minal ma'siyah wal ma'siyatu yatu minha wal bid'atu la yatuba minha. Antum tengok? Ini siapa kata? Sufyan Sauri. Dia kata perbuatan bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Pelaku maksiat bertaubat daripadanya, sedangkan pelaku bid'ah tidak bertaubat daripadanya. Macam mana Tuhan nak terima? Tapi kita nak cerita ke orang tu kadang-kadang kan dia tak tahu pakcik. Satu, dia tak tahu. Yang kedua, kita tahu. Yang keempat, kasih sayang, berkeluarga, berkawan. Tapi seperti kata para ulama salaf, mengambil hadis daripada Abi Zar Al-Ghifari ketika Nabi bagi 7 nasihat. Kata Abi Zar, kekasih aku bagi nasihat 7 nasihat. Di antara 7 tu apa dia? Kekasih aku berpesan, katalah yang benar walaupun dia pahit. Katalah yang benar. Bid'ah kata bid'ah. Cuma bahasa, ungkapan, kata-kata yang kita nak pilih itu, kita pilihlah bersesuaian dengan keadaan. Tetapi mesti menggambarkan perbuatan bid'ah itu sesuatu yang ditolak oleh Allah Ta'ala. Selalu saya katakan, Imam Ibn Qayyim tulis dalam tafsir Ibn Qayyim ketika dia menafsirkan ayat alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, dia kata iblis bertenggek dalam dada kita, dia membisikkan was-was. Dia bisik kepada kita supaya tercabut keyakinan. Di antara benda dia bisik apa dia? Syirik boleh buat. Dan dia tukar tempat syirik dengan nama ikhtiar. Buat. Ini kerana dia mengetahui Allah tidak mengampun dosa syirik. Dia suruh buat syirik. Dia bubuhlah 1000 nama, 2000 nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Bubuhlah beribu-ribu nama sekalipun. Kemudian ikhwan, ada satu orang itu, dia berjaya menghadapi tipu daya iblis. Dia tak buat syirik. Maka iblis tiup lagi yang kedua. Apa dia? Buat bid'ah. Tu tengok, dia tak tiup yang kedua, maksiatkan minum arak, bid'ah nombor 2. Kenapa? Ini kerana dia mengetahui pembuat bid'ah kosong di hadapan Allah. Kosong. Dan macam mana dihasut? Dia rupakan bid'ah dengan wajah sunnah. Yang ni Ibnu Jauzi namakan talbisul iblis, izharul batil fi suratil haq. Dia menampakkan batil dalam wajah yang benar. Talbisul iblis. Perangkap dia. Oh subhanallah. Pasal dia tahu, tengok kita baca hari ni apa dia. Nabi kita, man ahdatha fi amrina haza. Siapa yang mengada-ada ke urusan agama yang aku tak ajak. Bukan daripada sunnah aku. Bukan daripada sunnah aku. Ma laysa minhu, kata Syekh Albani, ma laysa minhu laysa min sunnati, bukan dari sunnah aku, fahuwa radun. Allah Ta'ala tolong. Jadi macam mana kita tak kesian? Mana kita tak menjauhi dan tak memberi penjelasan kepada kaum muslimin, jauhi bid'ah. Kerana beza dia nampak zahir, kawan tu macam buat jauh agama. Hak lagi satu orang fasik tak ambil tahu langsung. Zahir nampak ada beza. Hakikatnya dua-dua kosong. Kerana si pembuat bid'ah sangat dicintai oleh iblis. Sangat dicintai oleh iblis. Oh subhanallah. Ini pun kita tak bagi tahu lah pada orang, pasal kita takut kawan yang tak sembahyang tu kata lagi baik aku tak sembahyang dari buat bid'ah. Yang ni satu malapetaka pula kalau dia faham kot tu. Sedangkan tak sembahyang itu sebesar-besar mungkar dalam Islam. Tapi bid'ah sembahyang dengan sunnah. Pasal tu Allah hantar Nabi ajak sunnah, menjauhi segala-segala bid'ah ini.
Jadi kita dapati dalam perkara ini sesuai dengan Huzaifah kata tadi, Allah tak menerima apa-apa daripada pembuat bid'ah, dan iblis sangat suka bid'ah daripada maksiat. Kita hang minum arak ni, hang tak sembahyang, hang kena taubat. Kebanyakan lah orang akan kata apa? Betul lah apa hang kata. Pergi buat ke mana, setan kacau aku. Pelan-pelan lah, pelan-pelan. Tapi kalau orang tu buat bid'ah, kita pergi bisik, kata berhentilah apa ni, malam satu mati buat kenduri malam dua, berhentilah benda ni semua. Habis kalau berhenti malam satu malam dua, berhenti tahlil nak suruh menari. Habis kawan duduk dalam kubur tu macam mana? Tengok kaitan dia macam tongkang lepas sauh masuk dalam laut tu. Dulu ada tongkang kan Pak Mik, jalan-jalan lepas sauh masuk dalam laut, memang tak bergerak dah tongkang tu. Sauh tu dia lepas masuk dalam tanah. Ingat senang ke kawan tu masuk kubur? Anak pinak tak baca apa? Baca doa, meminta kepada Allah. Doa itu lebih jelas sampai berdasarkan dalil Quran dan Sunnah daripada amalan bid'ah. Iblis suka kita buat bid'ah, dia tepuk tangan, dia macam duk menyanyi, rasa sayang, dia seronok. Padan muka hamba buatlah bid'ah, yang mati pun tak tertolong, yang hidup pun tak dapat pahala. Ini siapa kata? Sufyan Sauri kata. Baik ikhwan, bid'ah terbahagi pada dua. Ikhwan, ni mu'tan duk ada sambil mengaji makan. Bersantai-santai, jangan ditegang-tegangkan keadaan. Makan. Walaupun julubu tak apa, kita bersantai-santai. Sunnah ni boleh menghadapi julubu, jangan dibimbangkan. Makan. Supaya hilang kita punya mengantuk. Kuliah lepas isyak kan. Dia macam itulah, dia kena bersantai. Makan. Cuma kalau saya makan, saya tak boleh cakap lah. Tapi tak apa, makan silakan. Sikit punya langsat ke ada Pak Mik. Dokong ni semua ubat ni. Pokok Pak Long dalam terkeliat tangan dan lagi. Pak Long. Nampak kekuatan sunnah tu dahsyat. Baik. Baik ikhwan, tengok. Bid'ah terbahagi dua. Satu, bid'ah hakikiyah. Bukan bahagi hasanah dengan dalalah, tidak. Bid'ah semua masuk neraka dalalah. Tapi dari segi kita melihat bid'ah tu punya dalam dia masuk, punya jauh dia pi. Satu, hakikiyah. Secara hakikat, zahir dan batin dia bid'ah. Macam mana? Cuba tengok. Bid'ah hakikiyah ini saya ambil daripada Al-I'tisam, Imam Syatibi. Imam Syatibi hurai panjang, saya ambil dia punya terjemahan di atas tu saja. Bid'ah hakikiyah ialah bid'ah yang langsung tidak ada dalil sama sekali di dalam syarak, baik daripada Alkitab maupun As-Sunnah ataupun Ijma', serta tidak ada dalil yang digunakan oleh para ulama, baik secara umum maupun khusus, bahkan terkadang sampai berlawanan dengan Alkitab, As-Sunnah dan Ijma'. Yang ni nama dia hakikat bid'ah yang Huzaifah sebut tadi. Allah tak terima apa-apa. Bahkan bid'ah ni adalah haram mutlak, si pembuatnya terus ke neraka. Apa saja ikhwan dalam Islam ni yang suruhan macam lain, orang buat macam lain. Selalu contoh saya bagi, kita pergi atas kubur. Nabi suruh buat apa? Tinggikan perut tanah kubur tu sejengkai. Yang mana lebih dari sejengkai, Nabi kata buang. Jangan lebih dari sejengkai. Lepas tu Nabi kata apa? Jangan buat binaan. Kepuk-kepuk apa ni semua jangan buat. Kalau nak letak nisan pertanda. Dalam hadis menceritakan matinya Osman bin Maz'un, Nabi semayang mayat dia, Nabi letak batu bukit tu, macam kita tengok dekat Baqi' tu, Nabi letak atas kepala dia satu. Nabi kata ini kubur Osman bin Maz'un. Dan kita baca di dalam Imam Syafi'i setuju dan dia bawa hadis ni keluar. Dia setuju betapa tanda kubur bubuh di kepala saja, di kaki tak payah. Dan Syafi'i juga setuju, tak payah tulis nama ke, tarikh mati ke, semua tak payah. Sekadar kita cam. Kalau kita nak mezarah, kita cam. Ini tempat kawasan mak kita ke adik-beradik kita, cukup. Itu saja. Tiba-tiba kita tengok orang buat apa? Dia buat kepuk. Lepas tu dia pergi order nisan yang ribu-ribu. Pak Amik bagi gambar ke saya, tunjuk. Di Singapura ada, di Tok Keramat Kuala Lumpur ada. Batu nisan saja harga dia 25,000.
Sebiji rumah batu nisan dia buat dekat bini dia, dia sayang kat bini dia. Batu nisan tu buat bentuk rehan, buat bentuk Quran. 25,000. Ini benar-benar total bertentangan dengan nas. Maka ini adalah hakikat kepada bid'ah. Dan si pembuat dia masuk ke neraka. Cuma kita tak tahu dia buat tu dia tahu larangan ataupun tidak. Kita menghukum perbuatan dia, kita tak hukum dia secara peribadi. Perbuatan itu adalah bid'ah yang hakiki. Bertentangan. Nabi tak bagi sembahyang di atas tanah kubur, dia pergi sembahyang di atas tanah kubur. Hakikat bertentangan dengan dalil. Ini bid'ah hakiki. Dan bid'ah inilah paling disukai oleh iblis. Dan si pembuat dia ditolak semua amalan dia. Maulud Nabi sambut dengan kenuri, dengan kenara. Syiah tambah pula. Lepas tu bila kita sambut kenuri, kenara, negeri kita tahun tu tak kena balak. Tengok-tengok kena juga jurubu tahun ni. Malaysia sambut juga Maulud Nabi tahun ni, peringkat kebangsaan, jurubu mai juga. Jurubu mai juga. Indonesia nak saman kita, kita nak saman Indonesia. Betul-betul siapa pergi bakar pun tak tahu. Dia ada banyak makhluk halus dalam dunia ni. Orang tua-tua kata baling batu, sembunyi tangan. Dia sepatutnya jangan sembunyi tangan, sembunyi batu yang baling tu. Baru orang tak tahu siapa yang baling. Ni dia baling batu, berdebu bunyi, dia sembunyi tangan. Bermakna ada orang buat lah. Nak berkelahi Indonesia, nak saman Singapura sampai tu kat sekolah, burung-burung mati, Johor dalam bahaya, Perak dalam bahaya. Orang kata kalau buat sambutan Maulud Nabi pada tahun itu, negeri itu tak kena maha bahaya. Allah nak tunjuk kemungkaran akidah ini ada. Baru saja kita sambut, Allah tunjuk dah. Dan ulama-ulama di Malaysia semua bagi tahu macam tu. Daripada radio Pulau Pinang, Perak, Kedah, Perlis, Perlis tak masuk. Semua bagi tahu. Apa dia? Kelebihan sambut Maulud Nabi pada tahun itu dikaitkan dengan Salahuddin Al-Ayyubi menang perang kerana sambut Maulud Nabi. Hari ini Allah Ta'ala tunjuk akidah yang durjana ini telah merosakkan dunia kita dan akhirat kita. Maka ini nama dia total bid'ah. Total pencanggahan. Duduk rumah orang kenuri, ada yang bercanggah secara total, ada yang bercanggah secara tidak total. Apa dia? Selalu saya katakan, kita duduk di rumah kenuri, ada bid'ah yang hakiki. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah. Ke hadrat, ila hadarah, daripada kalimah hadara, hadir, kepada kehadiran Rasulullah yang terpilih Al-Mustafa. Ini nama dia tawassul mamnu'. Tawassul mamnu', tawassul yang dilarang, memanggil Nabi Muhammad daripada Madinah masuk dalam majlis tahlil. Siapa yang ajak kalimah ni? Syiah Ismailiyah. Dia yang ajak kalimah ila hadratin Nabi. Kerana ulama kita tak memahami tawassul ada dua, satu tawassul yang dimasyru'kan, satu yang mamnu', satu yang dibolehkan, satu yang dilarang. Larang kita memanggil orang yang dah mati. Tak boleh. Hatta Nabi Muhammad tak boleh. Dia mati, habis. Ikutlah syariat dia. Abu Bakar kata, Imam Bukhari simpan cerita tu, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa sembah Muhammad, Muhammad dah mati. Tapi siapa sembah Allah, syariat dia hidup sampai kiamat. Ini yang betul-betul hakikat bid'ah dalam majlis tahlil. Dia ratib la ilaha illallah. Yang ni bukan hakikat, yang ni idafi. Pasal apa? Nabi suruh kita berzikir, tapi Nabi tak sebut zikir di mana. At least dia ambil juga, tapi mereka membid'ahkan kaifiat dan tempat. Ini nama dia bid'ah idafi yang kedua ni. Tetapi pada majlis tahlil bertembung dua bid'ah, hakiki dan idafi. Maka di situ ada perkara yang ditolak total oleh agama, iaitu hakiki. Bagaimana kita pergi campur dua maksiat yang besar. Iblis sangat suka bila terjadi dua perkara ini. Lepas tu Nabi kata, isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Buat makan pada keluarga si mati. Kita pergi makan. Mukhalafah. Syekh Albani mula-mula tadi dia kata bid'ah dalalah apa dia? Bertentangan dengan as-sunnah. Jadi macam mana kalau kawan tu panggil kita, saudara, sahabat, mailah rumah saya buat malam 14. Kita kata tak apalah. Kita pun cuba ijtihad lah. Kita pi lepas daripada dia ratib. Betul? Kita kata pi kenuri. Tapi hakikatnya kenuri itu di atas niat apa? Ini satu problem yang besar.
Satu problem yang cukup besar. Niat apa dia buat makanan tu? Niat kerana si mati. Melainkan kawan tu dah mati 15 tahun. Sajen Hasan dah mati berapa tahun Pak Mik? Sajen Hasan mati lama. Sajen Hasan mati tak silap saya tahun 73. Tak 74 ke tu lah. Sekarang dekat 40 tahun dah dia mati. Sajen Hasan mati. Baik. Dan 40 tahun dah anak Sajen Hasan mai jumpa kita, sahabat minta mai rumah saya buat kenui arwah sikit. Arwah apa ada 40 tahun? Dah jadi serabai lah dalam kubur, dah pecah perut-perut habis dah. Ini kalau kita pun at least kita boleh tafsir, bahasa saja dia pakai. Bahasa. Macam ni punya kenduri dah 100 tahun dah. Bolehlah kita pi time bila? Time makan saja, time ratik kita tak pi. Kerana bahasa saja. Bahasa ni dah tak dapat diubah. Dia masuk rumah baru pun dia duk panggil doa arwah juga tang situ. Wahai masuk rumah baru. Tapi dah bahasa dia macam tu. Macam ni at least kita boleh ijtihad lah. Tetapi hari 3, hari 4, hari dekat-dekat ni nak ijtihad macam mana? Air mata dia pun tak kering lagi. Macam mana kita nak pergi makan? Semua ni dilarang secara total. Maka berhimpunlah dua bid'ah dalam majlis tahlil itu. Oh subhanallah. Macam mana kita nak buat? Dilaknat dan dikutuk oleh Allah Ta'ala. Tapi seperti kita sebut tadi, sukar orang nak tinggal. Pasal orang dah namakan dia agama. Macam menang pilihan raya panjang kan, pun buat tahlil juga. Wahai nak buat doa, syukurlah kan. Tapi dia panggil mai buat doa selamat sikit, ratib juga. Dah selamat dah. Buat majlis akikah, ratib juga. Wahai majlis akikah tu sunnah. Macam majlis akikah tu bolehlah kita pergi lambat sikit makan. Pasal dia buat nasi, dia masak di atas sunnah. Yang tu betul. Cumanya bid'ah duduk depan. Yang tu kita bolehlah main sepak bola bagi outside sikit. Tetapi yang ni, oh ini tidak boleh. Hakikat bid'ah. Itu satu. Yang kedua, bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah ialah suatu amalan yang dilakukan berdasarkan kepada Alkitab, As-Sunnah dan Ijma'. Tetapi si pelakunya mencipta cara tersendiri untuk melakukannya. Bid'ah yang kedua ni nama dia idhafi. Yang ni Iblis suka, tapi dia kurang suka sikit. Dia lebih suka yang pertama. Tapi tetap dia suka, tetap masuk dalam benda sesat. Macam mana? Sebagai contoh, Ibnu Hajar Haythami ditanya tentang berselawat selepas salat dengan cara beramai-ramai. Beliau menjawab dalam fatwanya, nama dia Fatwa Al-Kubra, ada 5 jilid. Ibnu Hajar Haythami. Orang tanya dia, Tuan Syekh, kita selawat lepas sembahyang ni boleh ke tak boleh? Selawat ramai-ramai kan? Lepas bagi Assalamualaikum, baca doa semua, bangkit ramai-ramai salam. Sallallahu ala Muhammad. Tengok. Orang tanya dekat ulama ni, Ibnu Hajar Haythami, macam mana kita duk selawat lepas sembahyang ni? Tengok apa dia jawab. Al-aslu sunnatun wal kaifiyatu bid'atun. Dia kata asal selawat itu sunnah, tetapi caranya bid'ah. Selawat tu sunnah, Quran suruh selawat. Tetapi bid'ah ada di mana? Pi reka tempat. Nak bagi tongkat khutbah jemaat, selawat dulu. Bila jumpa orang salam, Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad, selawat dulu. Nabi suruh salam, bukan suruh selawat. Selawat ni tempat lain. Duduk saja-saja sambil tengok drama Indonesia ke apa ke, selawat lah. Allah salli Muhammad wa ala Muhammad, Allah salli ala Muhammad. Boleh. Tapi time tu mana boleh selawat? Tak khusyuk tengok filem tu, apa ending dia. Selawat bila? Selawat lah pengantin nak naik duduk atas pelamin. Yang selawat ni tu, inilah. Nak kata Tuk Bilal, bukan Tuk Bilal, ni batu karang semua ni. Dia apa lah, Allah salli Muhammad. Hari Jumaat duduk antara dua khatib, khatib duduk antara dua khutbah, selawat. Dia meletakkan tempat selawat. Wahai, memang suruh selawat. Tapi selawat lah, ikut suka lah selawat macam mana pun. Tapi bila kita cipta di sini, jumlah dia banyak ni, hari ni, maka kata Ibn Hajar Haythami, wal kaifiyatu bid'ah. Ini adalah bid'ah secara idhafi. Idhafi bermakna dia mereka-rekakan cara buat ibadat. Ibadat tu ada, tapi dia reka, dia kemaskinikan. Yang ni pun agama tak mau.
Ha? Ubat, makan ubat kita berubat itu selawat. Selawat. Kalau kita selawat 3 kali ke ubat. Bid'ah idhafi ya. Pasal apa Nabi suruh makan dengan bismillah bukan selawat. Nabi sebut bismillah. Makan tak ada selawat. Basuh beras tak ada selawat. Saya duk tengok, saya buka rumah saya tak ada Astro, tapi bila pergi rumah orang duk tengok Astro TV Hijrah tu Pak Long, saya tengok ustaz tu merapu dana betul ya. Dia kata pengubat kasih basuh beras selawat. Basuh beras selawat dia beritahu. Selawat banyak ni, kacau-kacau beras buang selawat, basuh ikan selawat, Allah Ta'ala tambat rumah tangga kita. Lepas tu dia bawa cerita dia bawa tu ada dalam Duratun Nasihin. Duratun Nasihin ni satu buku yang sampai hari ni tidak ada pentahqiq berani mentahqiqkan hadis-hadis dia sahih. Di antara buku yang hadis bermasalah, Duratun Nasihin. Nak cari makhtutat asal tak jumpa, manuskrip asal dia tak jumpa. Ada seorang daripada, tak silap saya, UKM ya, Universiti Melaya, dia buat tahqiq kepada Duratun Nasihin, tapi tahqiq dia gagal kerana dia tak jumpa makhtutat asal, manuskrip asal tu tak jumpa. Di situ adalah cerita orang yang banyak selawat kat Nabi ni. Dia nak pergi haji, tiba-tiba sampai tengah jalan dia mati, dia dengan anak dia. Lepas tu anak dia pun panggil orang kampung tolong semua. Bapak dia bila mati berubah jadi hitam. Dia biar hidup hitam terus tak apa, jangan mati jadi hitam kan Pak Min kan. Mati jadi hitam ni masalah. Kalau hidup hitam terus tak apa, dia memang tak ada masalah, dia memang original dia macam tu, metalik Pak Min kan. Jadi cerita dia macam tu. Jadi bapak dia mati jadi hitam. Dia pun takut, panggil lah orang kampung semua keluar. Orang kampung tak kenal dia pun nak tolong tu macam nak tolong tak tolong. Maka dia pun jaga mayat bapak dia sampai besok pagi nak urus. Tiba-tiba malam tu dia mimpi ada satu orang mai ziarah mayat pak dia. Orang tu letak tangan di atas muka, lurut ke seluruh badan. Tiba-tiba pak dia bertukar jadi putih. Maka dia pun terkejut dalam mimpi lah. Dia pegang orang tu, dia tanya, awak ni siapa? Macam mana awak boleh buat pak saya lagu ni? Orang tu jawab apa? Akulah orang yang bapak hang suka berselawat kat aku. Maksud dia siapa dia? Nabi lah. Dia pun terjaga. Jaga-jaga tengok mayat bapak dia putih. Maka ustaz tu ambil cerita ni. Inilah. Kalau kita boleh selawat ketika basuh beras, lagi bagus. Masak nasi basuh sayur, tambah sayur-sayur Cina ni. Mana nak tahu, mereka tak jurayak, mereka pergi kencing atas tu. Dia ingat Cina mangkak lagu dia kot. Cina pergi sekolah punya orang. Yang tak sekolah ni kita. Mereka ni high knowledge, high politik. Mainan mereka tu halus sampai kita tak rasa. Mereka boleh baik di depan, jahat di belakang. Dan boleh jahat di belakang, baik di depan. Knowledge mereka tinggi, kita yang tak tahu. Kita duk kata dia kencing atas sayur tu. Dia tak buat kerja tu. Sekali dia buat, orang masuk dalam internet, tak laku sayur dia satu dunia. Yang duk kecoh ni kita. Kita kecoh. Tak. Habis kalau tak boleh selawat nak basuh sayur macam mana? Basuh lah. Bismillah basuh lah. Nanti orang tukar, nak sembelih binatang pun selawat. Masuk rumah pun selawat. Semua selawat. Ada ustaz dalam radio cakap 2 patah selawat. Cakap 2 patah selawat. Cakap 2 patah selawat. Kita tengok dia, kita kata warak. Bukan warak, bapak bid'ah tu. Abu Bakar pun tak 2 patah selawat. Selawat ni urusan kita dengan Tuhan. Bangkit tengah-tengah malam selawat. Allahumma salli ala Muhammad 10 kali. Nabi kata apa? Man salla alayya salatan wahidah. Nabi kata satu aja. Siapa selawat kat aku satu, dengan rindu dan kasih pada aku, Allah bagi 10 kat dia. Maka betul ada selawat, tapi kaifiat kita bid'ah. Berselawat pada Nabi memang terdapat dalam kitab dan as-sunnah, tapi cara berselawat tidak terdapat. Maka orang ramai pun mereka-reka berbagai cara yang tak betul. Inilah yang bid'ah yang dimaksudkan oleh Ibnu Hajar Haythami. Jadi bid'ah ni ada 2 jenis. Satu bid'ah hakiki, satu bid'ah idhafiyah ataupun idhafi. Dua-dua kita tak buat. Tapi yang lebih teruk lagi hakiki.
bertentangan mutlak. Saya bagi satu contoh lagi hari Jumaat, tapi nak cakap pun susah sikit lah kan. Kita pergi hari Jumaat, kita tengok-tengok ustaz duk tazkirah. Kita baca dalam hadis yang begitu sahih, Ibnu Umar, dia mai semain Jumaat awal, dia buat tahiyatul masjid, kemudian lepas tu dia buat apa? Dia buat sunat mutlak sebanyak 12 rakaat, lepas tu azan. Sahabat lain Ibnu Abbas buat 8 rakaat semayang. Ini nama dia sunat mutlak sebelum orang azan. Bukan qabliyah, tak. Qabliyah azan baru ada. Ni bukan rawatib. Jemaat tak ada rawatib. Mai awal semayang 2 rakaat. Semayang tu tak ada nama. Melainkan Ibnu Hajar namakan dia sunat mutlak. Nawawi membahas dalam syarah Muslim, sunat mutlak. Buatlah berapa rakaat boleh buat. Semayang Allahu Akbar 2 rakaat bangkit. Bahkan ada pandangan para ulama, kita takbir Allahu Akbar, kita semayang, jangan duduk tahiyat. Berapa rakaat pun boleh. Duduk tahiyat katalah 10 bagi salam. Pasal orang dekat nak bang dah. Tapi Ibnu Umar dia semayang dua sampailah khatib naik bagi salam dan azan Jumaat dimulakan, dia stop. Lepas tu dengar khutbah. Kita masuk masjid, ustaz tengah duduk tazkirah. Ini hari Jumaat. Sahabat suruh buat sembahyang ni yang tak ada pada hari lain. Kita tak buat, kita tukar dengan tazkirah. Ini bid'ah hakikiyah. Hakikat pertentangan. Kalau kita nak tazkirah, ambil pendapat Imam Malik. Imam Malik kata, baca khutbah Jumaat awal sebelum masuk waktu. Tazkirah. Terus naik atas mimbar. Pegang tongkat, Assalamualaikum warahmatullahi, innal hamdalillah, bagi khutbah awal 20 minit, awal 15 minit, awal 10 minit. Tengah-tengah khutbah orang masuk waktu. Berhenti, azan. Sambung khutbah lagi. Yang tu kira khutbah pertama. Duduk sah, khutbah kedua. Kita tak buat macam Imam Malik, kita buat lagu kita. Kita kata kalaulah ulama mai tempat kita susahlah nak jumpa dengan dia. Payahlah kan. Lepas Jumaat kita boleh buat. Ataupun nak kena buat juga sebelum Jumaat ni. Kita kena buat seperti kita buat di Masjid Haram. Kan? Macam mana? Tak boleh pakai mikrofon. Kita kena buat satu halaqah hasin. Siapa nak dengar, api ya. Pasal apa? Pasal hari Jumaat Nabi ada mengajak amalan tertentu. Tak boleh buat. Katalah kita nak mengaji juga, kita kena buat halaqah. Tak boleh pakai mikrofon, dia duduk depan. Dia tu nak baca Quran, surah Kahfi tak habis lagi semalam. Dia ni nak semayang, dia ni nak tilawatul Quran, dia tu nak berzikir, dia tu nak iktikaf, nak mengaji. Duduk satu halaqah. Pergi duduk tam belakang ke ujung, 5-6 orang duduk keliling dan lengkong, cakap. Tetapi itu tak pernah dibuat oleh sahabat. Kalau nak buat, itulah cara yang akhir kita ada. Tapi sahabat tak buat. Tapi macam mana kita nak bagi penjelasan? Saya jumpa dengan Pak Amir, dengan Pak Cik Syahar semua yang buat tu, ustaz tu mengaku sunnah juga Pak Amir nah. Dia cakap-cakap, dia kata, ada orang boleh ceramah lagu saya. Dahsyat dia. Saya sunnah, ada orang boleh tazkirah lagu saya. Tak kata apalah. Sunnah yang gharib lah, yang pelik daripada orang lain. Tapi itu adalah bid'ah yang hakiki, yang perlu kita jauhi. Baik ikhwan, perkara-perkara bid'ah ini di antara 1-2 contoh saya bawa tentang perkara-perkara yang dikatakan bid'ah. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut di dalam buku dia Al-Azkar. Dia kata, ini yang Nawawi sebut, Pak Long, Nawawi menamakan ini sebagai bid'ah. Bahawa bukan kata bid'ah, dia sebut sepatah, dia kata haram dengan ijma'. Tengok apa dia. Dia kata, ketahuilah, sesungguhnya yang betul, bukan tang ni, yang betul, lagi terpilih, yang menjadi amalan salafus salih,
ialah diam ketika mengiring jenazah. Jangan diangkat suara dengan bacaan zikir dan selainnya. Tengok. Nawawi kata, yang betulnya, yang terpilih, yang menjadi amalan salafus salih, ketika usung jenazah, diam. Jangan angkat suara. Jangan diangkat suara sama ada zikir ataupun lain daripada zikir. Oi, pergi depan, pergi depan. Jangan. Dia beria korang, pergi depan, pergi depan. Itu bukan time dia. Pasal apa kena diam? Hikmahnya nyata. Iaitu lebih menenangkan hati dan menghimpunkan fikiran mengenai apa yang berkaitan dengan jenazah. Hikmah dia sangat nyata. Inilah yang dituntut dalam keadaan tersebut. Inilah yang sangat dituntut, kata dia, dalam keadaan tersebut. Inilah cara yang betul. Nawawi kata, inilah cara yang betul. Jangan kamu terpengaruh dengan ramainya orang yang menyalahinya. Sesungguhnya Abu Ali Al-Fudail bin Iyad pernah berkata, peganglah jalan petunjuk. Jangan engkau tewas disebabkan sedikit yang melaluinya. Jauhilah jalan yang sesat. Jangan engkau terpengaruh dengan banyak orang yang rosak. Adapun apa yang dilakukan oleh golongan jahil di Damsyik, iaitu melanjutkan bacaan Al-Quran dan bacaannya lain ke atas jenazah dan bercakap perkara yang tiada kaitan, ini adalah haram dengan ijma' ulama. Sesungguhnya aku, yakni Nawawi, telah jelaskan dalam adab al-qira'ah dan keburukannya, besar keharamannya dan fasiknya sesiapa yang mampu membantahnya tetapi tidak membantahnya. Itu dia. Nawawi masukkan ini dalam perkara bid'ah. Kita pula mayat keluar rumah, kita kata sunat. Mai kita fikir, kok mana boleh mai tu? Kalaulah kita benar-benar berpegang ulama tu waris Nabi, tang sini kita pegang. Nawawi tu ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata salah, jangan terpengaruh dengan orang Damsyik. Dengan terpengaruh. Syekh Sabit pun sebut benda yang sama, ditanya pada Imam Ahmad. Imam Ahmad kata ini semua kerja Al-Mughirah bin Al-Mughirah Asy-Syami, jangan terpengaruh dengan dia. Tak ada siapa buat lagu dia. Dialah orang yang mula usung mayat dengan membaca Al-Quran dan zikir. Tak diketahui daripada salafus salih, kata Imam Ahmad. Subhanallah. Kita bila mayat keluar, dah pegang semua dengan standard steel punya duk pegang. Berat satu macam dah. Tak boleh lagi. Cari mana Tuk Bilal, siapa nak riyau Fatihah. Nawawi kata, jangan terpengaruh dengan banyak orang buat kerana ini kerja orang yang jahil. Tapi kalau ustaz pergi buat, ada wakil rakyat akan mati di Matan Pasiak dulu. Ustaz buat. Tak boleh sebut lah pakcik, nanti kita akan disaman. Saya tak mahu dah sebut, saya sebut ustaz sudahlah. Pakcik jangan pecah rahsia. Ustaz buat, duduk depan sekali raya Al-Fatihah, Al-Fatihah, berselawat, zikir. Nawawi kata kerja orang jahil, haram dengan ijma'. Nawawi kata Abu Ali Al-Fudail bin Iyad telah berpesan kepada kita, pegang dengan sunnah, walaupun sikit orang pegang. Jangan kamu tewas dengan jumlah yang sikit, jangan kamu terpengaruh dengan jumlah yang banyak yang sesat. Ini haram dengan ijma'. Subhanallah. Kalau dalam soal jawab Hasan Bandung, dia ada satu buku soal jawab. Di situ dia ada buat main beberapa hadis yang Nabi, di antaranya dia buat main hadis riwayat Abi Daud, 3 tempat Nabi suruh kita diam. Itu dia salah satunya ketika mengusung jenazah. Hasan Bandung dia kata, kalau ada orang kita duduk usung mayat, tiba-tiba masuk dia duduk riyau la ilaha illallah, Hasan Bandung kata sepak dia keluar. Sepak ni kata tendang, tendang bagi dia keluar, halau dia keluar. Jangan buat ramai kat sini kata. Tapi saya nak kata Pak Jang bayang macam mana benda ulama Ahlussunnah kata bid'ah haram, kita kata sunat. Yang tu tak boleh nak faham. Itu tak boleh nak faham. Lagi satu antum tengok Nawawi sebut kat kita, dia sebut dalam Al-Azkar ni juga, dia sebut yang ni pun
Ini kita boleh kata khilaf para ulama. Tetapi sekurang-kurang amalan kita nak buat berkaitan dengan orang mati, yang ni saja, lebih tak ada. Baik, bila orang mati, orang buat kenuri, buat tahlil, kemudian nak menghantar pahala baca Quran pada si mati kan. Baik, cara orang kita buat macam mana? Cara orang kita buat, mayat dah tanam, panggil semua ramai di rumah si mati, ratib, baca apa yang patut semua, lepas tu baca doa, lepas tu dihidangkan makanan, lepas tu malam 1, malam 2, giliaklah malam 40, malam 100 kan, giliak sampai bila? Sampai mayat tu pecah perut, macam apa, macam Ani kata kat Abang Jamil, malam 1 rumah kat Tipa, malam 2 rumah kat Senah, malam 3 rumah Ani. Abang Jamil giliak sampai Abang Jamil mampus. Bila mampus, kita buat tahlil macam ni. Baik, antum tengok apa perkataan Nawawi tentang perkara ini. Kita nak tengok sama tak sama. Sama tak sama. Tapi kita kena ingat, Syekh Nasruddin Albani tadi dia kata apa pada kita? Kalau ulama boleh sebut satu benda sunnah, tapi dia tak boleh buat dalil, itu tanda benda tu bid'ah. Sebab kalau benda tu wujud, mana boleh tak ada dalil? Allah akan zahirkan agama dia. Tapi at least tengok Nawawi kata apa. Nawawi kata, wa ikhtalaful ulama fi usul thawab qiraatul Quran. Ulama kita khilaf tentang pahala baca Quran ni sampai ke tak sampai pada orang mati. Dia kata fal masyhur min mazhabi asy-Syafi'i wal jamaah annahu la yasilu. Yang masyhur dalam mazhab asy-Syafi'i dan jemaah-jemaah dia ini, sesungguhnya pahala baca Quran tak sampai pada orang mati. Tapi dia start dengan perkataan ulama khilaf. Ulama khilaf bermakna salah satu daripada khilaf itu bermakna teks tu ada, tapi cara faham tak sama. Kadang-kadang teks tu ada, tapi cara faham mula tak sama. Sentuh wanita, satu ulama kata batal wuduk, satu ulama kata tak batal. Macam mana tak batal boleh mai, macam mana batal boleh mai daripada satu teks. Cuma nak faham tu jadi tak sama. Kenapa faham tak sama? Kerana pada mereka, mereka rasa tidak wujud dalil yang benar-benar sarih. Walaupun satu ulama kata sarih, tapi pada dia mungkin ghairu sarih, tak terang dalil itu. Tapi ala kulli halnya, bila kata ikhtilaf yang ma'ruf, kita terima, kita tak perbesar. Tapi tengok Nawawi kata, wa dhahaba Ahmad bin Hanbal wa jama'atun minal ulama. Imam Ahmad dan satu jemaah daripada ulama, wa jama'atun min ashabi Syafi'i, dan ada sekelompok jemaah sikit daripada mazhab Syafi'i, ila annahu yasilu. Depa kata pahala Quran sampai. Nawawi kata, Syafi'i kata tak sampai. Ahmad dan jemaah dia dan sikit daripada jemaah Syafi'i ni pun setuju dengan Ahmad, pahala Quran sampai pada orang mati. Baik, yang saya nak terangkan, mazhab Syafi'i tak payah terang lah, tak sampai. Yang saya nak terang, yang kata sampai itu macam mana. Yang kata sampai itu macam mana? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dekat sini, dia kata apa? Fal ikhtiyar, yang dipilihnya ialah an yaqulul qari' ba'da faraghihi. Qari, lepas orang tu baca Quran, lepas dah habis dia baca Quran, dia baca seorang-seorang dia. Dia kata qari, dia tak kata qura, dia kata qari, satu orang baca Quran, seorang-seorang dia baca Quran. Habis dah dia baca, startlah lam yakunin kah? Sampai habis lam yakunin, dia pun tutup habis dah. Maka dia kata, kawan tu pun tadah tangan, kawan tu kata sepatah, Allahumma awsil sawaba ma qara'tahu ila fulan. Tu saja doa dia. Dah habis baca, kawan tu kata, ya Allah, kau sampaikanlah pahala bacaan aku ini kepada si fulan. Nawawi terus bertitik, wallahu a'lam. Dia kata wallahu a'lam, serah dekat Tuhan. Dekat tu je yang ada. Yang pergi berimpun rumah orang mati ni siapa kata? Dia tu kena betul bihun kat kita. Malam 1, malam 2, had ni mai kat mana? Kalau satu orang
Pak dia mati, cuk dia mati, tengah-tengah malam dia bangkit, dia baca surah Yasin. Nak buat macam mana? Yasin yang dia boleh pun. Alhamdulillah, dia boleh Yasin. Tengah-tengah malam dia bangkit seorang-seorang dia. Habis dia baca wa ilaihi turja'un. Ya Allah, sampaikanlah pahala baca Yasin ni pada mak aku, tolonglah ya Allah. Amin. Kita kata apa? Wallahu a'lam. Serahlah dia dengan Tuhan. Takat tu ya. Tapi pasal apa orang kita tak buat macam ni? Kita kata kalau nak buat macam ni buat. Tapi pasal apa disyaratkan mesti pergi rumah orang mati, mesti buat kenduri? Pasal apa? Dan mesti buat beramai-ramai. Dia tukar. Kalau tak buat di rumah si mati, dia kata kita pun nak ikut sunnah juga. Tak payah buat rumah si mati. Nasi itu bungkus buat main masjid. Serupalah hal macam pok. Oi, hang mentah kedarah nasi dia juga. Agama tak bagi kita makan nasi rumah dia. Dia dalam susah. Kalau kita nak tolong dia, tolonglah. Kita sembahyang fardu, kita sembahyang sunat 2 rakaat. Ya Allah, anak karya kami tadi mati, tolonglah dia, ampunkanlah dosa semua muslimin muslimat. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum walhamdulillah rabbil alamin. Siapa kata tak sampai? Nak tambah sikit lagi? Macam ni. Imam Ahmad kata, di sisi Imam Syafi'i macam ni pun bid'ah. Tapi Imam Ahmad kata tak bid'ah. Ni boleh. Tak apalah, yang khilaf ni 2 gergasi besar. Mujtahid sama mujtahid. Tapi kalau nak buat macam ni, baca Quran, takat mana yang boleh, tak ada khatib. Dah baca Yasin, wa ilaihi turja'un, habis khatib, alam nashrah laka sadra. Tu cara baca Yasin. Lepas tu baca qul wallah, baca tu, baca ni. Sebelum baca Yasin, selawat 10 kali, ayat kursi sekali. Yang ni semua nama dia merapu bin merepet bin dana. Merapu dana semua ni. Yang ada macam ni, Nawawi seolah-olah dia setuju macam ni. Kalau dia tak setuju, dia tak tulis. Macam ni buat lah. Kita tak kata apa, kita tak komplain apa mereka buat bid'ah yang dalalah, kita tak komplain. Pasal dia buat dia dengan Tuhan, kita kata wallahu a'lam. Allah mau dia terima, dia tak mau, hak dia untuk menolak. Tetapi semua amalan yang tak ikut cara Nabi, Tuhan tidak akan terima. Tapi tak ada orang nak buat macam ni. Tak ada orang. Lepas tu orang tanya pula, Ustaz, habis nasi dihantar main dekat masjid boleh makan tak? Alah, satu leceh pula nak jawab. Kita kata tak usah makan. Ustaz, banyak 100 bungkus. Quran juga kata sedara syaitan tu mumbazir. Nampak? Ada mai dah Pak Mi. Lilitan iblis tu dia mai. Iblis juga syok benda ni. Walhal dalam kisah ni mubazir tak timbul. Yang timbulnya itu sailang, kita kasih pailang. Yang tu yang timbul. Itu bid'ah, kita kasih habis. Tak makan, buang tu sampah. Salah, tak ada salah apa. Kenduri tu dah bid'ah. Kalau kita pergi makan sampai kiamat tak boleh settle. Kecuali dia bawa kenduri kekah, dia kata buat apa lebih kurang sikit. Itu mungkinlah kita boleh tadah tangan. Ya Allah, sahabat kami ni buat kenduri kekah, dia menghidupkan sunnah Nabi hang terimalah kenduri dia, amin ya rabbal alamin. Bismillah, makan. Pasal apa? Kenduri kekah, kenduri kahwin, kenduri masuk rumah, kenduri kesyukuran, dia ada gaji lebih apakah dia dapat, itu tak apa, itu semuanya tidak salah. Ni yang salah ni apa dah? Kenduri arwah. Ayak mata pun tak kering, kemian pun tak padam bara lagi, punya tergedik-gedik nak buat kenduri ni. Dan Syekh Sabit pula, dia sebut perkataan Ibn Qayyim dalam kitab dia Ar-Ruh. Ibn Qayyim kata, orang yang nak baca Quran ni, nak hadiah kepada orang si mati ni, kata Ibn Qayyim, menurut perkataan Ahmad, dia ada 2 syarat asin pula. Satu, dia kena ikhlas kepada Allah baca. Saya ingat lah, saya tak tahulah saya punya ingat lah. Kita duk mengaji sunnah ni kan, orang panggil kenduri arwah, kita tak mau pergi tak pakcik. Tapi kerana dia jiran paling dekat, kita pun duk sembang macam mana nak buat. Kita kata pi juga, pasal apa, dia kawan baik. Kita pi juga, di situ ikhlas dah tercabut. Pasal apa? Memang Nawai itu tak mau pi, tapi kita pi juga. Kita ada satu salah.
Kena ikhlas. Orang pasal tu ini ni bid'ah. Depa import pak cik. Depa hantar jauh datang ni pak cik. Tapi saya nak sebut nama saya tak berani lah kan. Tapi hantar jauh pak cik daripada Hadraul Maut. Hadraul Maut ni Yaman lah. Hantar pak cik. Hantar mai. Dengan dia bagi pula anglo asin suruh push balik. Ya. Oh pak cik ni cucu Nabi hantar saya pak cik. Oh. Saya nak baca saya tak maulah sebut nama-nama ni semua kawan-kawan kita juga. Tapi kesimpulan dia yang ni lah. Kesimpulan dia yang ni lah. Kesimpulan dia yang ni. Kesimpulan dia macam ni punya surat panjang dia tulis. Kesimpulan dia yang ni lah. Saya tak baca lah apa dia tulis. Ni sahabat-sahabat yang dikasihi semua. Saya tak. Kesimpulan dia, majlis amal tilawah Al-Quran, surah Al-Ikhlas, zikir tahlil bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi, kita akan membaca sebanyak apa dia? Kita akan khatamkan Quran 20 kali khatam. Surah Ikhlas lebih 70,000 kali. Tahlil lebih 70,000 kali. Boleh membuat pendaftaran. Sumbangan terus kepada kami. Pihak kami menetapkan RM20 setiap arwah. Ya, dah putih dah. Satu kepala RM20. Hantar mai. Tolong, dia suruh saya tolong kutip. Hantu yang betul-betul seronok lah. Habuan. Nama arwah kena dibinkan kepada mak. Kalau bin bapak, malaikat tak cam ramai. Bin bapak. Berapa kepala nak buh? Satu kepala RM20. Kata Ibnu Qayyim, Syekh Sabit ambil perkataan Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim berkata Imam Ahmad, syarat yang pertama kena ikhlas baca Quran. Kena ikhlas. Yang kedua apa dia? Tidak boleh mengambil sebarang bayaran. Istijar tidak ada. Bayaran tidak ada. Jadi kalau anak yang baca tengah-tengah malam, takkan dia nak pergi claim dekat kak dia. Kak, semalam aku baca Yasin kat mak aku, main 50. Ini betul-betul mali kundang punya budak ni. Tak ada. Yes. Dan saya tambah yang ketiga. Kalau dia kata yang pertama ikhlas, yang kedua tak ambil upah, saya tambah yang ketiga. Yang ketiga, Imam Ahmad hanya menyebut bacaan Quran sahaja. Titik. Yang kata Quran ni apa? Start dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lepas tu baca surah itu takat mana yang mampu, berhenti. Kalau orang Melayu kita ni dia berhenti dengan sadaqallahul azim. Habis. Itulah Quran. Lain tak ada. Kita nak hantar zikir, kita nak hantar selawat, itu semua hak kita. Lepas kita baca Quran saja, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, baca surah apa yang kita tahu. Sama ada kita tahu dalam bentuk hafal ataupun kita tahu dalam bentuk buka Quran boleh baca. Ada orang dia tak semua surah dia boleh baca. Surah yang dia lazimkan baca berulang dia tahu. Waqiah, baca Waqiah, sadaqallahul azim, tadah tangan, Allahumma awsil thawaba ma qara'tahu ila fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala apa yang aku baca tadi kepada mak aku, bapa aku, tok nenek, mak bapa aku dan adik-beradik aku semua, walhamdulillah rabbil alamin. Dia buat seorang-seorang dia. Lain daripada tu, kalau dia buat, dia telah buat benda yang terlalu bid'ah dan bertentangan total dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita habiskan ini. Nak habis dah ni. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata dalam bukunya Syarah Sahih Muslim, para ulama telah berhujah. Tertinggal kalimah ulama. Para ulama telah berhujah dalam hadis dengan hadis ini. Iaitu hadisnya saya tak tulis di sini, iaitu hadis riwayat daripada Abu Hurairah yang menceritakan Nabi kata apa? La takhtassu lailatal jumu'ah
jangan kamu khususkan malam Jumaat dengan satu semayang yang kamu tak pernah semayang pada malam-malam lain. Dan jangan kamu khususkan hari Jumaat dengan satu puasa yang kamu tak puasa pada hari-hari lain. Nah, daripada hadis ni daripada Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim. Imam Nawawi kata, para ulama telah berhujah dengan hadis ini, saya sebutkan itu, mengenai kesalahan salat bid'ah yang dinamakan salat al-gharaib. Salat al-gharaib ni orang sufi buat, iaitu mereka buat Khamis malam Jumaat yang pertama pada bulan Rejab, selamanya 20 rakaat, seolah-olah welcome kepada tarawih. Ni nama dia solat tahunan. Solat tahunan. Nawawi kata, semoga Allah memusnahkan pemalsu dan pereka salat ini. Antum tengok macam mana keras perkataan dia pada orang yang mencipta salat. Semoga Allah memusnahkan pemalsu dan pereka salat ini. Ini kerana sesungguhnya dia adalah bid'ah yang mungkar daripada bid'ah yang sesat dan jahil. Padanya kemungkaran yang nyata, dia kata. Antum tengok ada orang masuk bulan Rejab buat solat 20 rakaat dengan solat sunat, dengan menjadikan hadis palsu sebagai sokongan. Nawawi kata, semoga Allah melaknat mereka. Antum bayang, hari ni kita sembahyang hadiah 2 rakaat, sembahyang nisfu Sya'ban 2 rakaat, lagi satu sembahyang tu yang ada dalam 70 sembahyang sunat tu. Kan ada satu buku kuning tu, 70 sembahyang sunat. Nama dia sembahyang sil baul. Lepas kita pergi qada hajat semua, bagi kan kencing tak lepas ni semua ni, pergi qada hajat semua, keluar buat 2 rakaat, minta ampun kepada Allah pasal kencing kerap duk turun. Kencing kerap duk turun pun kena minta ampun dengan 2 rakaat. Tak apa lagi satu ada lagi, sunat 2 rakaat, nama dia sunat istinja. Nabi nak Isra Mi'raj 50 potong jadi 5, depa ni nak bagi jadi 500 balik. Tengoklah. Lepas tu tak apa, depa puasa Syawal 6 hari, cukup 6 hari tu, masuk hari ke-7 depa tak seronok duduk saja. Ni apa kita nak buat? Jomlah kita buat tasbih berjemaah. Kita namakan tasbih berjemaah hari ke-7 tu dengan nama sembahyang raya puasa 6. Apa Nawawi kata pada orang yang buat sembahyang ni? Semoga Allah melaknat mereka ini. Kenapa dia kata? Ini sebesar-besar mungkar bid'ah yang sesat dan jahil. Padanya kemungkaran yang nyata. Sesungguhnya sejumlah para ulama telah mengarang karangan yang sangat berharga, begitu banyak dalam memburukkan dan menghukum sesat orang yang menunaikan salat tersebut dan perekanya. Para ulama telah menyebut dalil-dalil keburukannya dan kebatilannya dan kesesatan pembuatnya. Ini betul-betul perkataan dalam syarah Muslim. Macam mana kita nak buat nisfu Sya'ban 2 rakaat? Macam mana kita nak buat sunat hadiah pada orang mati? Perkataan kata tak boleh, ulama buat. Albani dah bagi tahu dah. Ulama kata sunnah tapi tak ada dalil, kena sailang. Bukan, kena pailang, itu sailang. Kena pailang, kena pangkal. Tak boleh. Imam Sayuti, cuba tengok. Ini pula Imam Sayuti masukkan dalam bid'ah. Imam Sayuti berkata dalam bukunya Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida'. Ini nama kitab dia. Apa dia kata? Panjang, tapi saya ambil pada poin yang saya nak ambil saja. Dia kata apa yang memuliakan Sya'ban ialah Nabi berpuasa padanya. Imam Suyuti kata bulan Sya'ban ni apa yang buat dia istimewa? Sebab Nabi banyak puasa sunat. Tapi ingat, kita hari ni dah masuk 18 ke 17 Sya'ban. Maka ini hanya kita maintain Isnin Khamis aja. Sebelum ni banyak sikit, ni Isnin Khamis dah cukup. Lagi 3-4 hari nak masuk Ramadan, stop. Tak usah puasa apa dah. Rehat. Tapi kenapa Sya'ban tu dikatakan mulia? Suyuti kata kerana Nabi banyak berpuasa padanya. Hadis-hadis Nabi SAW dan asar sahabat menunjukkan ia ada kemuliaan. Kerana Nabi banyak puasa sunat dalam Sya'ban, itu menunjukkan Sya'ban ada kemuliaan sikit dengan puasa.
namun tiada padanya salatnya khusus yang dinamakan salat nisfu Sya'ban. Tak ada satu salat 2 rakaat dibuat dengan nisfu Sya'ban, lepas tu dengan Yasin 3 kali. As-Suyuti ini ulama Syafi'i, dia kata tak ada. Tapi yang duk buat ni saya ingat yang saya tahu lah, masjid besar-besar. Kalau Pulau Pinang, masjid negeri, masjid daerah, masjid jami', surau, semua buat. Tu semua tu kalau kita pi panggil pemberita, pi tanya sikit, ni nak tanya ni semua mazhab apa? Syafi'i. Mesti Syafi'i. Tapi ulama Syafi'i kata apa? Tak ada. Tengok. Imam Suyuti kata, daripada bid'ah yang buruk itu ialah was-was dalam niat wudu dan salat. Itu bukan daripada perbuatan Nabi SAW dan para sahabat beliau. Dia antara bid'ah lagi apa dia? Dia kata bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk ialah was-was masa nak berwudu dan nak salat. Kerana wah-wah ni bukan daripada Nabi. Mereka tidak pernah melafazkan sedikit pun niat salat, melainkan terus bertakbir. Tengok, Nawawi ni Imam Suyuti menolak talafuz bin niyah, usalli semua dia tolak. Kenapa? Dia kata Nabi tak pernah, sahabat Nabi dengan Nabi nak semayang dengan niat semayang terus bertakbir. Ini kerana Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah itu contoh yang paling baik. Niat pun As-Suyuti memasukkan apa? Lafaz niat ni usalli ni dia masukkan dalam bid'ah. Udah syah. Dia usalli ya. Usalli 3-4 kali diulang baru dia takbir. Baca surah ini. Qul a'udzu birabbin nas. Baca. Dia kata bid'ah. Bahaya. Tapi macam inilah kita ambil nasihat para ulama. Kalau kita diberi apa? Soalan. Kalau kita diberi mandat untuk kelola majlis tu, kita buat cara sunnah. Tapi kerana kita tak ada mandat, kita tetap mengikuti jemaah yang ada, tapi kita tidak akan ikut bid'ah dia. Kerana kita berpegang dengan hadis Nabi, imam itu tak boleh kita mufarakah. Walaupun dia buat bid'ah, kita tak mufarakah dengan dia. Tapi kita tak akan ikut dia. Dia usalli, kita tak usalli, kita diam. Tapi kita tak boleh takbir dulu daripada dia. Dia takbir Allahu Akbar. Kita tengok dia usalli tu, kita terus meraihkan dia. Allah. Kalau macam tu lebih baik imam lagu ni kita masuk lewat sikit biar dia bar baru kita masuk. Kita masuk pintu masjid. Supaya kita tak payah tengok segala bid'ah dia tu. Tapi kita nak ni dengan dia tak boleh. Kita nak mufarakah tak boleh. Fala takhtaliful imam. Jangan kamu khilaf dengan imam. Itu hadis yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bolehkah kita berdoa dengan lafaz-lafaz Allahumma bihaqqi Muhammad ighfir li fulan. Ya Allah, dengan hak Muhammad ampunlah si fulan. Ini di antara lafaz yang bid'ah, yang sahabat tak pernah buat. Tapi ini terlampau banyak. Lebih baik kita terus baca. Kita baca yang Nabi ajak. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir li hayyina wa maitina wa saghirina wa dhakarina wa unsana. Itu Nabi ajak. Bila kita kata Allahumma ighfir bihaqqi Muhammad, kita tawassul. Sedangkan Nabi dah wafat. Maka doa ini paling baik jangan baca. Kekalkan sunnah Nabi. Habis tak ada, 3 rangkap baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Cukup. Kalau yang tu pun kita tak boleh hafal, Allahumma ighfir lahu. Imam Abu Hanifah kata apa? Kalau kita semayang mayat, kita ambil wuduk semua dah elok dah, sebagai makmum kita tak payah baca apa-apa. Kerja kita ikut imam ya. Imam takbir, Allahu Akbar, kita takbir. Fatihah pun tak payah baca, sengak. Dia takbir, kita takbir pula, Allahu Akbar. Dia selawat, kita pun jangan selawat dia. Kita takbir, Allahu Akbar. Dia takbir baca Allahumma ghafir lahu. Kalau kita dengar, kita menghayati aja. Kalau tak dengar, kita diam.
Kerana semua doa itu Allah kira yang imam, kata Abu Hanifah Nu'man. Al-imam dhamin, dia kata, lil ma'mum. Imam menjamin, jaminan kepada makmum. Bukan kata sembahyang mayat saja, bahkan semua sembahyang bersifat jamaah. Qira'atul ma'mum ma'siyah. Bacaan makmum satu dosa. Jangan baca. Ini mazhab Abu Hanifah Nu'man. Jadi itu lebih baik daripada Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad ighfir li hadzal mait. Kenapa susah kita nak, dari kita nak kata lagu tu Allahumma ghafir lahu warhamhu, itu hadis Imam Muslim yang lebih sahih, kita baca yang tu. Soalan satu. Oh, panjangnya. Ada 4 soalan. Nak minta pandangan Ustaz. Kawan saya ada sebut bulan lepas baca Quran tak boleh ikut tafsiran sendiri, kena ada guru. Ya. Saya cakap baca tafsir dia, saya cakap baca tafsir. Dia kata semua itu ikut interpretasi. Oh, sekali orang putih lah. Imam yang menafsirkan ayat masih tak 100% betul. Saya minta baca tafsir disokong hadis. Dia kata hadis kita tak tahu dia betul-betul dari Nabi kah atau dah ditafsirkan dari bahasa Arab ikut imam itu. Saya kata tapi mereka ada sistem hafazan dan menilai satu-satu hadis. Dia kata cara terpisah masih lagi ikut cita rasa mereka manusia biasa. Ini satu dakwaan yang mungkar. Macam ni, bagi kat dia satu tafsir Imam Ibnu Katsir dan suruh dia buktikan yang dia kata itu. Tak mana Ibnu Katsir menafsirkan ayat itu mengikut cita rasa dia sendiri. Buktikan. Kalau dia boleh buktikan, kita akan ambil Imam Ibnu Katsir tafsir ikut selera sendiri, kita pailang tafsiran itu. Syekh Albani telah membuat jasa besar dengan menulis tafsir sahih dhaif Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tak ada tempat dia pakai tafsiran dia, melainkan dia sokong dengan riwayat. Terkadang-kadang riwayat dia dhaif, Albani ambil bubuh satu buku asin, ini dhaif, yang sahihnya ada yang ni. Tak ada langsung. Baik, habis tu dia kata bacalah tulisan orang-orang hebat yang boleh mencungkil yang dalam-dalam maksud sebenar ayat Quran, sambil suruh baca kitab. Macam mana nak baca ni? Dia tulis orang putih. Yang Melayu tu saya tahulah Imam Ghazali, yang tengah-tengah tu tak tahu. Antara soalan, nasihat Ustaz pada dia dan pada saya. Kawan saya ni baru nak berjinak-jinak kembali pada Islam. Kita terpaksa fahamkan dia apa itu wahyu, satu, dan kaedah wahyu ditafsirkan. Kita kata, saya ambil contoh 3 tafsir. 1 Qurtubi, kedua Ibnu Katsir, keempat Imam Muhammad Amin Syangqiti, Adwa'ul Bayan. 3 tafsir ni bukan satu zaman. Qurtubi lebih tua daripada Ibnu Katsir. Ibnu Katsir lebih tua daripada Adwa'ul Bayan. Baik. Tapi apa kelebihan mereka? Adwa'ul Bayan dia datang lewat. Sangat lewat. Bahkan pengarang dia ini, profesor kita Dr. Rodi mengaji dengan dia, Muhammad Amin Syangqiti. Jadi secara silsilah kita ada hubungan dengan dia. Dia paling lewat, tetapi dia tafsir dia, mustawa dia jadi tinggi. Kenapa? Dia telah mengambil satu kaedah yang dibuat oleh para ulama silam, iaitu tafsir ayat dengan ayat. Ini tafsir nombor 1. Menafsirkan ayat dengan ayat. Ini bukan suka hati. Maliki yaumiddin, kita kata hari kiamat. Mana kita tahu hari itu hari kiamat? Dia ambil ayat Quran yang menafsirkan ayat itu. Wa ma adraka ma yaumuddin. Kamu tahukah apa itu yaumuddin? Maliki yaumiddin. Kamu tahukah apa dia? Yauma la tamliku nafsun li nafsin wal amru yauma idzin lillah. Dia ambil ayat itu tafsir. Bukan senang nak buat kerja ni. Ini tafsir nombor 1. Jadi kita kena fahamkan dia. Setelah lalui tafsir ni, Ibnu Katsir yang lewat daripada Qurtubi mengambil langkah. Wahai Ibnu Katsir ni dia dulu, tapi dia telah buat tafsir ayat dengan riwayat. Setiap ayat yang ada hadis dia bawa.
Dia bawa. Macam mana nak tahu ayat itu? Setelah ayat tak menafsirkan ayat, maka hadis menafsirkan ayat. Banyak. Walal ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub dengan ad-dallin. Manhum? Siapa mereka? Nabi kata al-yahud wal nasara. Itulah Yahudi dan Nasara. Itu hadis. Subhanallah. Kaedah ini Ibn Katsir buat. Kemudian Al-Qurtubi, dia hidup tinggi zaman dulu, 300 tahun hijrah balik sana tu. Dia seorang Andalusi. Di mazhab Imam Malik, duduk di Andalusia ni kan, bumi Sepanyol ni. Dia duduk di sana. Apa dia buat? Dia juga seperti Ibn Katsir ada riwayat, tetapi dia banyak main bahasa. Pukulan bahasa dia sangat memukau. Satu-satu ayat tu dia kembali pada bahasa. Yang ni kita panggil tafsir ayat dengan dirayah. Menggunakan kekuatan bahasa Arab. Dan bahasa Arab tak boleh mereka kena belajar. Kita tak boleh kata anta tu maksud aku. Ana maksud awak. Jadi kita sembang orang tukar. Daripada anta nak pergi mana, kita tanya ana nak pergi mana. Mesti kawan tu nanti kata ikut hang suka hang lah. Mana boleh kita tukar? Itu penggunaan dia. Tak boleh. Tak boleh. Apa yang menjadi bahasa, bahasa. Baris, tak boleh kita ubah. Satu panggil apa? Dua panggil apa? Tiga istilah dia apa? Kita tak boleh ubah. Jadi mana ada dikatakan tafsir Quran mengikut kemahuan sendiri, melainkan apabila satu orang dia tafsir ayat, dia ketepikan tiga-tiga kaedah ni. Bahasa Arab apa dia tak ambil, riwayat dengan tafsir dia tak ambil, ayat dengan ayat apa dia lempak pergi ke tepi, terbentuklah satu tafsiran mengikut tafsiran sendiri. Ketika itu kita boleh bukti ya. Macam buku tafsir nama dia bacaan, Jam buat Jemaah Al-Quran Malaysia, nama dia Jam. Mak kita bawa roti je. Dia Jam dah ada dah. Depa bawa buku ni Pak Cik, tak ada langsung bahasa Arab. Al-Fatihah tak dipanggil dengan Fatihah, dipanggil pembukaan. Bismillah tak ada dah bismillah, terus dengan nama Allah. Allah tu pun dia cabut, dia buat dengan nama Tuhan. Kalimah-kalimah yang ada Muhammad dia tukar dengan orang itu. Punya biadabnya tafsiran. Punya biadab. Ini betul-betul sailang punya orang. Ya, betul. Ini baru mengikut hawa nafsu. Tapi kalau dia maksudkan tafsiran-tafsiran yang kita jadi rojokkan, Tabari, ini semua tafsiran yang ulama-ulama itu mengikut hawa nafsu, mengikut cita rasa, bermakna dia telah menuduh sesuatu yang batil di dalam Islam dan dia mesti bertaubat daripada tuduhan itu. Kerana dia telah menuduh sumber utama dalam Islam. Ini satu kemungkaran yang perlu kita beri penjelasan. Wallahu ta'ala alam. Bid'ah adalah yang berkait dengan ibadah khususiyah. Bagaimana maulid Nabi boleh dikaitkan dengan bid'ah sedangkan itu termasuk hal muamalah? Dah, dia ibadah. Mana ada maulid Nabi muamalah? Tak mana dia muamalah? Dia ibadah. Muamalah apa dia? Orang sambut maulid Nabi ada kaitan dengan pahala tak? Ya. Ciri-ciri ibadah ialah mengaitkan dengan pahala. Ibadah ni bila satu benda kita nak kata dia ibadah, dia ada syarat-syarat dia. Di samping dalil-dalil semua, salah satunya ialah apabila kita buat satu benda yang khusus pada hari yang khusus dengan cara yang khusus, mengharapkan kurnia Allah yang khusus. Itu ibadah. Dia keluar, pasal apa dia keluar? Pasal apa lah ni tak buat maulud Nabi? Mana boleh dah Syaban. Habis maulud Nabi mesti buat bulan Rabiul Awal. Tengok, ciri-ciri ibadah dah masuk. Ciri-ciri ibadah dah masuk. Dan buat tak, kalau best sekali hang buat pada 12 Rabiul Awal. Hari tu Nabi betul-betul terkeluar seketul. Wek. Masa tu kita sallallahu ala Muhammad, Allah bagi satu syurga dalam. Dan saya ada tulisan di rumah, hadis-hadis yang dipakai menyokong pahala-pahala maulud Nabi. Di antaranya sesiapa yang memberi 1 dinar pada hari kelahiran aku, Allah Ta'ala kira dia telah pun berjihad di jalan Allah dengan beratus-ratus dirham.
Dan siapa-siapa yang mengingati kelahiran aku, maka dia akan mendapat syafaat aku. Ini hadis yang menjadi tapak asas kepada sambutan maulud. Jadi dia bukan muamalah, dia adalah ibadah yang khusus. Pasal itu dia dimasukkan dalam kategori bid'ah yang sesat. Mencipta hari, mencipta masa, mencipta fadilat yang tidak ada. Bahkan dia termasuk dalam larangan, jangan memuliakan aku seperti mana Nasara memuji Isa bin Maryam, tapi katakanlah aku hambanya dan utusannya. Wallahu ta'ala alam. Boleh tak perempuan safar tanpa mahram walaupun atas urusan dakwah? Jika tidak boleh, macam mana pula kalau perempuan itu keluar berkumpulan atas urusan dakwah juga? Siapakah dikatakan mahram itu? Inilah tajuk yang kita berhenti Sahih Bukhari ni. Tajuk ni, tajuk baru berhenti. Maknanya nak sambung tajuk ni lepas puasa. Pasal Nabi kata satu perempuan tidak boleh bermusafir 3 hari melainkan dengan mahram. Khilaf para ulama'nya kerana Nabi sebut 3 hari. Adakah korang 3 hari boleh tanpa mahram? Matan hadis 3 hari. Tidak halal satu perempuan bermusafir 3 hari dengan mahram. Tapi kalau dia bermusafir kurang dari 3 hari, mestikah dengan mahram? Inilah khilaf para ulama. Sampai hari ini ada yang memaham secara zahir hadis, ada yang memaham dengan illah hadis. Illahnya ialah keselamatan. Maka perempuan, budak-budak lah, perempuan-perempuan otak bagus belajar apa ni semua, mereka dapat pergi mengaji di Madinah, di Mekah, nak buat medik, dapat pergi mana luar negeri barat ni semua kan. Universiti tu bukan jemput mak bapak dia sekali. Dan kalau jemput mak bapak bukan boleh pergi, mak bapak duk kerja tak habis lagi. Jadi nak kena lepas budak ni pergi seorang lah. Nabi kita 3 hari ke atas mesti ada mahram. Nak suruh adik lelaki dia pergi, dia tu pun duk tak habis lagi. Nak suruh abang dia yang besar, nak pergi lagu mana, dia tu baru menikah. Habis siapa yang nak pergi dengan dia? Kata kat dia, hang duk Malaysia tak payah mengaji. Maka seluruh wanita-wanita di Malaysia tak akan dapat mengaji luar negeri. Pasal apa? Masalah mahram. Kan? Rasanya tang situ pun kita boleh nampak ada hadis tu nak pergi kat mana. Kan? Kita ada hadis Nabi sebut tentang tanda akhir zaman. Islam akan naik, Nabi kata, walakin tasta'jilun, tapi hampa ni gopoh. Nabi kata seekor kambing akan berjalan ke kawasan Hadramaut, daripada Sana'a ke Hadramaut dengan seorang diri tanpa takut pada serigala, dan seorang wanita akan pakai jalan itu tanpa takut pada siapa-siapa. Hadis ni semua menyebabkan hadis itu dikatakan hadis mempunyai illah. Kenapa larangan itu dikaitkan dengan sebab? Dan ini ada satu usul fiqh yang besar, apabila hilang sebab, hilang larangan. Tetapi ulama macam tu juga, saya kata ada dua, tetap memahami sampai kiamat secara zahir hadis. Kata mereka lebih selamat daripada kita faham cara lain. Maka ini memerlukan satu ijtihad yang besar. Para ulama kena berani. Yusuf Qardawi dia kata hadis ni adalah illah. Hadis ni, kita bubuh satu perempuan dalam satu kapal terbang daripada Malaysia menuju ke Madinah, seorang-seorang dia, tapi dalam tu ada 400-500 orang yang lain. Agak-agak dengan ada driver kapal terbang tu dengan pelamugara dengan jiran-jiran dia sebelah, agak-agak dalam suasana tu mungkinkah dia dicerobohi secara waras lah. Kapal terbang tu duduk jalan berapa jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, 9 jam duduk terbang atas udara, dia seorang-seorang, tapi kiri kanan dia ada jiran-jiran dia, pilot ada, pelamugari ada, safety semua ada. Agak-agak mungkinkah dia dicerobohi ketika perjalanan itu? Qardawi kata tak mungkin. Kalau nak jadi pun dia kata 1 in a million. Maka selamatlah wanita itu dalam kapal terbang. Dia turun dekat Madinah Airport ke, Jeddah Airport ke, jemaahnya lain sedang menanti bawa dia pergi tempat pengajian. Qardawi kata dia tidak bercanggah dengan hadis itu. Kenapa? Illah hadis itu nak memelihara wanita. Itu sebagai satu contoh lah. Tapi tak apa, lepas puasa lebih jelas penerangan dia. Wallahu ta'ala alam. Adakah maulud Nabi bid'ah? Saya ada terbaca yang maulud Nabi terpengaruh dengan usul Syiah. Betulkah? Bukan kata betul, 100% betul. 100% betul. Yang buat maulud Nabi ni Syiah Ismailiyah.
Hak ni ustaz tengok sendiri di Baghdad. Depa ni sambut Maulud Nabi macam mana? Daripada Maulud Nabi, Maulud Hasan, Maulud Husain, Maulud Fatimah, Maulud Ahlul Bait. 5 maulud dia ada. Yang sampai kat kita 1. Tapi hak lain semua dibuat tapi dengan cara tak sedap. Depa boleh buat satu macam kita kata, kita panggil kek lah. Tapi dia macam halawiyat, manis-manisan ni. Dia pegang, dia pacak lilin, Maulid Rasulillah, Maulid Rasulillah. Dia baca lagu tu, Happy birthday to you, Happy birthday to you. Lepas tu potong kek bagi makan. Dia buat sungguh. Dia buat sungguh. Jadi, kenapa kita nak buat? Amalan itu daripada bid'ah akidah. Bid'ah yang paling hakiki, bid'ah akidah. Jahmiyah, Rafidah, Murji'ah, Syiah, bid'ah total. Daripada akidah bid'ah itu lahir syariat. Dan kita kena tahu bahawa syariat, bahawa akidah melahirkan syariat. Setiap syariat tidak berlawanan dengan akidah. Jadi elok kita bebaskan diri daripada sambutan maulud ini. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita pada tajuk yang lain pula. Tajuk yang lain pula insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.